sebelum saya mulakan program pada malam ini, saya nak tanya dululah, semua pendengar, sahabat-sahabat sihat ke? Kalau Banin ataupun Banat, bolehlah tulis di ruangan chat untuk kata sihat. Sihat. Alhamdulillah. Ya Ifan. Alhamdulillah. 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 Baiklah, yang saya hormati tetamu jemputan kita pada malam ini, Dr. Muhammad Zaharin bin Mat Zahir, selaku apa orang kata kaunselor berdaftar lah Darul Quran. Seterusnya pimpinan pelajar, tidak dilupakan juga kepada sahabat-sahabat dari semester 1, 3 dan 5. Moga-moga kita semua sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, sebagai pendahuluan sejak kebelakangan pandemik COVID-19 sangat diperkatakan oleh rata-rata masyarakat sejagat amnya, kita dapat tengok bahawa kes aktif tidak menunjukkan penurunan. Seolah-olah kes aktif tu dia mengikut tarikh pula. 7 hari bulan 7 angkanya 7,000. 8 hari bulan 7 angkanya 8,000. Dan hari ni 9 hari bulan 7 ya 9,000, dan kita teruskan berdoa supaya angka itu walaupun esok 10 hari bulan, kita harap dia turun juga. Tak mengikutlah tarikh-tarikh tersebut. Jadi ekoran daripada perkara tersebut, dia tak sahaja bagi impak pada kesihatan diri, tapi dia bagi juga impak pada kesihatan mental. Kita tengok kes bunuh diri semakin meningkat. Dia antara faktornya apa dia? Tekanan hidup lah ketika tekanan kewangan ketika PKP ni dan sebagainya. Jadi Hewawi Perkemat dengan kerjasama kaunselor Darul Quran, kita buat satu penyumpaan khas ni lah, iaitu kita namakan sebagai perjumpaan ramah mesra dan perkongsian ilmu kawalan emosi pelajar diploma tahfiz DQ Darul Quran dan juga berkaitan isu-isu semasa. Dan tanpa buang masa, saya menyerahkanlah majlis pada malam ini pada tetamu kita, pada tetamu terhormat kita, Dr. Muhammad Zahir, Dr. Muhammad Zaharin bin Mat Zahir. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, terlebih dahulu marilah kita sama-sama mengucapkan syukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan limpah dan izin kurnianya, kita semua berada dalam bumi Malaysia, bumi bertuah, walaupun kita hari ini kita berhadapan dengan coronavirus lah, satu yang dikatakan sebagai pandemik COVID-19. Jadi insya-Allah saya sebagai kaunselor Darul Quran, saya mengambil satu amat perhatian lah dari segi dari segi emosi semua pelajar di Darul Quran. Walaupun kita tak berjumpa secara face to face sekarang ni, tapi melalui online pun amat-amat penting. Jadi tahniah dan syabas kepada pihak penganjur, khususnya Hewa Perkemat, di atas usaha untuk sama-samalah kita berjumpa. Dan hari ini alhamdulillah saya tengok penglibatan pelajar boleh kata hampir 100 orang. Tahniah kepada pihak Perkemat lah di atas usaha yang diberikan. Cuma kat sini ni saya tak nampak muka, saya nampak semua nama-nama ni saja. Jadi asal macam boleh tak saya nak tahu berapa ramai yang pelajar semester 1 ni dulu? Boleh okey, Abdul Halim Rahman, tahniah. Muhammad Iqbal Kamaruddin, tahniah. Okey, lagi Abdul Halim Rahman, Siti Khatijah. Oh, banyak. Masya Allah. Okey, Adi Batul Husna, Hanan, Muhammad Arif, Aisyam. Okey, Masitah, Zahin, Irfan, Aini Mardiah, Sofia Razif, Farid Syukur, Zafira Lia, Batrisha, Nurshidi, Afina Hazirah, Atirah, Niki. Oh, banyak tahniah. Tahniah ahlan wa sahlan
selamat datang ke Darul Quran. Selamat datang sebagai pelajar di Darul Quran. Okey, Omar Abdul Aziz, alhamdulillah. Muaz Mustaqim, syukran. Alhamdulillah, saya pun syukurlah kerana kamu semua berjaya dapat masuk ke Darul Quran. Syabas. Okey, saya juga nak tengok yang mana pelajar semester 3. Boleh ni? Boleh kita tengok semester 3, pelajar semester 3? Okey, Osama Saib, Syafiq. Okey, Syafiqah, Rafidah. Oh, ramai. Okey, alhamdulillah. Okey. Kalau pelajar semester 5 sekarang ni, boleh saya tengok? Boleh tahu? Okey, Syafiqah, Rafidah, Fadlah Halid. Okey. Niki Syafia, Yasmin Hanin dan sebagainya. Alhamdulillah. Okey, tahniah lah. Oh, semakin ramai. Terima kasih di atas kesediaan antum semua untuk menyertai satu perjumpaan antara pelajar Tafiz dalam program diploma dengan kaunselor Darul Quran. Okey, alhamdulillah. Okey, ustaz dan ustazah semua, bagi memberkati pertemuan kita pada malam ini, kita mulakan dulu dengan Al-Fatihah. Boleh ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, ustaz dan ustazah yang saya kasihi sekalian, alhamdulillah. Okey, saya minta selain kamu mendengar apa yang saya cakap, kamu pun saya minta juga untuk adakan pen, ada pen dan ada kertas, supaya apa yang saya sampaikan ini menjadi salah satu rujukan kamu semua. Boleh Okey. Dan saya minta juga bila saya bercakap ni ada jugalah sesi dua hala. Taklah saya cakap seorang-seorang, takut nanti saya cakap seorang ni kira macam tak ada tak sampai pula dia punya ni. Boleh Irfan Boleh. Okey. Dan saya minta juga rakan-rakan yang lain, kalau ada pertanyaan, persoalan, boleh terus bertanya pada saya. Okey, topik kita pada malam ini, first kali saya nak, kalau ikut perjumpaan ramah mesra lah. Jadi kalau perjumpaan ramah mesra ni, mungkin kamu nak tahu latar belakang tentang raih saya, betul tak? Okey, betul Irfan Jadi, okey. Nama saya Muhammad Zaharin bin Mazahir. Okey, saya merupakan kaunselor ataupun pegawai psikologi yang bertugas di Darul Quran Jakim sejak 2015 lagi. Sampailah sekarang ni. Dan kalau di bawah unit kaunseling ni, saya dibantu oleh Ustazah Farhana yang membantu saya lah dalam menguruskan bimbingan kepada pelajar, dan juga kita buat program-program seperti program mentor-menti, kita buat program seminar kerjaya pelajar Tafiz. Lain daripada tu, saya pun buat melatih pensyarah-pensyarah dalam program dulu yang dipanggil sebagai Transcamp. Irfan, Transcamp tu apa maksud Irfan? Transformasi kecemerlangan minda. Pandai. Program transformasi kecemerlangan minda. Ya. Jadi tujuan program ni sebenarnya dia macam minggu haluan siswa lah. Dia macam program orientasi. Macam hari ni pun saya difahamkan pelajar SEM1 pun dah masuk. Jadi kalau kata ikutnya program Transcamp ni pun akan dilakukan seperti biasa. Tapi dengan keadaan yang kita tak nak jumpa sekarang ni, kita lebih kepada aspek taklimat. Betul kan? Macam SEM1 sekarang ni taklimat taklimat siapa yang sampaikan taklimat tu? Nak tanya SEM1, nama ustaz apa yang
menguruskan program haluan siswa program orientasi ni? Ingat tak nama? Ustaz Taufik. Ustaz Taufik. Bagus. Okey, lagi siapa lagi? Yang selalu cakap-cakap tu, ustaz mana lagi? Tak ingat nama. Ada tak Ustaz Ustaz Fuad? Ustaz Fuad pun ada. Ustaz Fuad. Lagi ustaz mana lagi? Ustaz Zaki ada tak? Ustaz Kori. Okey, Ustaz Kori adalah pengarah Darul Quran. Dia macam istilah sebagai bapak lah, bapak. Okey, alhamdulillah. Ustaz Fuad, Ustaz Azhar, okey. Yang bagi taklimat nah. Okey, alhamdulillah. Jadi saya kaunselor Darul Quran, saya pun Muhammad Zahari, patutnya saya pun bagi taklimat lah tentang pengenalan kaunseling. Cumanya taklimat ni mungkin secara ringkas dan untuk pengetahuan kamu semua, mana-mana pelajar, khususnya lah daripada SEM 1 sampailah SEM 6, kalau memerlukan perkhidmatan kaunseling, perlu ada sesi luahan ke ataupun nak berbincang tentang masalah tasmik, untuk tahap mukoror ataupun rasa macam saya tak ada keyakinan dan sebagainya, boleh hubungi saya, kaunselor Darul Quran. Tolong catatkan. Saya Dr. Muhammad Zahrin, panggil saya Zahrin saja, di talian 013 828 0971. 013 828 0971. Andai kata kalau kamu rasa macam ada sesuatu benda yang kamu nak sampaikan, kamu ada nak tanyakan apa-apalah berkenaan tentang Darul Quran, ataupun kamu rasa macam kawan-kawan ni pecut laju hafal Quran ni, boleh hubungi saya. Kalau rasa macam saya rasa macam tak mampu lah, saya rasa dilema, boleh hubungi saya. Kalau kamu rasa pemilihan, contohnya saya nak masuk Darul Quran ni tapi pada masa yang sama saya pun dapat tawaran universiti, jadi saya confuse lah yang mana yang saya nak pilih yang terbaik. Okey, hubungilah saya dan kita boleh berbincang apa yang saya boleh bantu. Nah, insyaAllah saya pun ada pengalaman banyak lah dengan pelajar tahfiz ni. Kalau ikutnya dah saya masuk tahun ni tahun ke-6 Darul Quran. Kalau diploma tu saya ada 2 kali diploma lah kat Darul Quran ni. Jadi kamu jangan bimbang boleh ulang tak nombor telefon ustaz? Okey, boleh. Okey, siapa yang boleh catat kamu tulis 013. Okey, saya tulis 013 828 0971. Okey, saya dah tulis dah. 013 828 0971. Dan boleh message lah. Kalau boleh kamu message pada saya, bagi tahu nama kamu, pelajar Darul Quran semester ke berapa, supaya saya pun dapat tahulah siapa yang saya bercakap ni. Sebab ramai orang hubungi saya ni. Okey. Okey, insyaAllah sebagai kaunselor, apa yang biasanya lah, okey, yang kebiasaannya isu pelajar tahfiz, khususnya pelajar diploma ni, antaranya adalah dalam keadaan yang dilema lah, pemilihan kerjaya. Dia tak tahu dia nak pilih kerjaya apa. Yang keduanya, dalam corak pembelajaran, mungkin di sekolah lama dia lain, masuk Darul Quran lain. Okey, yang ketiga ni, dia berhadapan dengan cabaran lah sebagai mahasiswa. Kamu daripada sekolah rendah, masuk ke sekolah agama ke sekolah tahfiz dan sebagainya. Tapi bila masuk ke Darul Quran ni suasana tu, bi'ah tu lain. Bi'ah dia tak sama masa kamu sekolah dulu. Kalau di sekolah, lelaki dan perempuan, bani dan banat diasingkan. Tapi masuk Darul Quran, bani dan banat sekali. Jadi yang inilah menjadi kadang-kadang bila dia tengok Banin tengok Banat, dia ada satu perasaan lain. Tapi apa benda pun kita nak belajar, kita kena secara terbuka. Okey, Ustaz dan Ustazah. Okey, Irfan, boleh saya teruskan Boleh. Okey, macam ni. Untuk makluman kamu semua, berkisahlah tentang, okey, macam ni. Bila masuk ke Darul Quran sekarang ni, isu yang bagi saya lah sebagai seorang pelajar ni sudah pasti
pastinya kamu agak memang cukup berbeza lah. Patutnya kamu kena susah lah kita nak buat secara face to face seperti dulu. Jadi nak tak nak kena melalui online. Jadi kalau online, macam mana kamu berhadapan dengan online? Okey, boleh saya tanya Zikri Kamarudin. Zikri ada sini? Ya, ada. Okey, Zikri semester berapa Zikri? Sem 1. Sem 1. Zikri masuk Darul Quran macam mana? Seronok tak masuk? Seronok bila dapat Darul Quran? Seronok. Ya. Kamu pilih ke mak ayah kamu yang pilih masuk Darul Quran ni? Saya pilih sendiri. Alhamdulillah. Tahniah. Okey, Nurul Husna. Ada tak Nurul Husna di sini? Nurul Husna? Okey. Hajar CMZ. Okey, kita ambil lah siapa? Nurul Faizah. Ada tak Nurul Faizah kat sini? Okey. Mungkin tak tahu nama kot. Okey, Muhammad Iqbal. Ada Iqbal? Ada. Ada. Okey, adakah semua line tak clear? Irfan. Okey, Iqbal. Iqbal semester berapa Iqbal? Saya alhamdulillah Iqbal semester berapa dah sekarang ni? Semester 1. Alhamdulillah, tahniah. Iqbal dari mana Iqbal? Saya dari Pulau Pinang. Asal mana asal? Pulau Pinang. Alhamdulillah. Kawasan rumah kamu macam mana? Okey tak? Ada kes? Kawasan sebab kat sini dekat dengan kilang. Ada lah dalam 2-3 orang tu. Oh, kena berhati-hati InsyaAllah. Okey, jadi Iqbal, macam mana persediaan Iqbal lah sekarang ni dengan nak tasming ni dengan secara online? Kamu bersedia ke secara online macam ni? Yang mana yang kamu rasa ni lah? Minggu ni kalau lebih selesa kalau ada kesempatan face to face lah. Kalau untuk tasmik kan lagi senang. Ustaz nak tegur semua. Kalau online takut line lah. Takut line dia tak berapa elok sangat. Ya. Tapi Iqbal rasa macam bila sekarang ni melalui line ni macam mana? Nak tak nak kena juga terima kan? Macam mana perasaan Iqbal lah? Perasaan dia macam terganggu sikit. Dia macam kadang-kadang tersekat-sekat kok. Yang tu yang payah sikit. Masuk Iqbal? Ya. Masuk Iqbal tersekat macam mana tu? Tersekat line ke tersekat hati ni macam mana ni? Dia line. Hati alhamdulillah sekat ni. Alhamdulillah. Okey. Bagus Iqbal lah. Okey, macam ni juga. Okey, pada malam ni saya nak bagi tahu pada kamu, saya nak secara serius kat sini saya nak kamu sebagai seorang pelajar Darul Quran kaji diri kamu, mungkin kaji dengan saudara mara kamu berkenaan tentang apa yang dikatakan tentang pengurusan emosi. Kawalan emosi, supaya sekarang ni isu yang berlaku hari ini adalah kes-kes yang melibatkan faktor tekanan, faktor keuangan, faktor penagihan dadah dan faktor rumah tangga. Ini yang berlaku. Macam mana pun hari ini juga kes-kes yang melibatkan kesihatan mental semakin meningkat. Betul tak? Saya minta lah ada yang bagi feedback balik. Ya, betul tak betul, nanti ikut saya cakap seorang-seorang. Okey, betul. Alhamdulillah. Okey. Jadi sekarang ni saya nak kamu hayati. Persoalan saya kat sini. Okey, saya nak tengok. Boleh kot. Saya nak tahu sikit. Daripada Akmal Zahir. Akmal Zahir ada sini, Akmal? Ada Ustaz.
Okey. Okey, Akmal. Akmal, apa yang Akmal faham tentang kesihatan mental? Boleh Akmal bagi tahu sikit? Apa yang Akmal faham tentang kesihatan mental? Kesihatan mental ni dia macam Cakaplah. dia macam apa? Kalau dulu orang tak expose sangat, orang tak tahu sangat pasal mental, kesihatan mental ni, tapi kalau sekarang kita macam boleh tahu yang ramai orang dah tahu pasal benda ni. Lepas tu macam mana kalau kita kesihatan fizikal kita kena rawat, begitu juga kesihatan mental, ada juga cara untuk merawat dia. Itu saya. Oh, bagus. Tahniah. Bagi tepukan kepada Akmal. Alhamdulillah. Okey, terbaik Akmal. Okey, nak tanya Alia. Ada dua Alia. Satu Alia Husna, satu Alia Sabrina. Okey, siapa yang nak cakap? Alia Sabrina ataupun Alia Husna? Dua-dua tak mau cakap. Okey, Alia Sabrina dulu. Alia Sabrina ada tak kat sini? Saya minta boleh tak kamu semua bagi respon cepat sebab time tu kita pun agak drag juga. Tak apalah, saya nak tanya dulu. Saya nak tanya dulu apa yang kamu faham tentang kesihatan mental ataupun stres dan sebagainya. Okey, saya nak tanya Arif. Arif ada sini, Arif Yusof? Okey, Dayang Nur Ezati. Dayang, ada tak kat sini Dayang? Okey. Tak ada kat sini Dayang. Okey, Afina Hazirah ada tak kat sini? Okey. Saya ingat Irfan. Ya, Doktor. Okey. Irfan Hakim. Ya. Okey. Macam inilah keadaan dia kan. Macam inilah keadaan dia apabila pembelajaran secara online. Okey, tak apalah macam ni. Okey, saya nak maklumkan kepada kamu semua. Okey, macam ni. Hari ini isu kesihatan mental ni semakin meningkat. Antaranya kes-kes yang membawa kesan kepada keinginan bunuh diri, stres, anxiety, depression dan sebagainya. Itu antara istilah-istilah dalam saintifik. Okey, jadi di sini bila saya sentuh dari segi aspek isu semasa, dia ada berkait tentang kesihatan ataupun kesejahteraan. Saya sebagai pegawai psikologi, okey, kat sini saya nak bagi tahu kepada kamu dalam aspek psikologi ini merupakan salah satu pengkajian tentang jiwa manusia. Jadi bila kita sentuh kesejahteraan, sudah pastinya ia melibatkan mood, emosi yang positif. Antaranya seperti seronok, bahagia, bersemangat. Bila masuk ke dalam Quran, kamu mesti rasa macam satu seronok. Manakala ibu bapa kamu rasa macam satu proudly, rasa macam seronok anak dapat masuk dalam Quran. Tapi dia ada dua peringkat. Ada juga orang yang nak masuk ke universiti yang lain. Tapi pada masa yang sama kehendak ibu bapa masuk ke Darul Quran. Jadi dia berbelah bagi. Jadi bila dia bukan hati dia untuk bidang tahfiz, mungkin dia minat dalam bidang engineering ke, minat dalam bidang-bidang yang lain, dia rasa macam mood dia rendah. Jadi dia akan perasaan bimbang, takut sebab apa? Darul Quran, okey, macam kamu belajar ni, setiap hari adalah hari yang perlu ada tasmik. Jadi nak tak nak, kamu kena pastikan sepanjang tempoh semester kamu kena lulus dengan jayanya tahap muqarrar. Siapa yang lambat tahap muqarrar, dia tak boleh masuk exam. Untuk yang SEM 1, sebagai makluman, siapa yang tak cukup muqarrar pada semester yang pertama, dia kemungkinan dia akan dur sani. Bila dur sani, dia kena exam ulangan. Jadi akan menekankan dirinya lah bila masuk semester 2. Dan kalau ikut balik, proses pembelajaran hari ini, apabila kamu belajar, sudah pastinya kamu kena mencapai PNGK ataupun pointer yang baik. Untuk nak masuk universiti sekarang ni, sekurang-kurangnya dia perlulah kamu 3 poin ke atas. Jadi kamu semester 1 perlu sangat untuk berusaha untuk mencapai kejayaan cemerlang. Okey.
Okey, boleh teruskan Irfan? Boleh. Okey, macam ni. Sepintas lalu, ini pengenalan tentang diri saya. Okey, saya Muhammad Zaharin, ahli psikologi, kaunselor berdaftar. Dan saya juga merupakan pengasas kepada teori counselling. Teori REBT. REBT ni yang dimasukkan sebagai Rational Emotive Behaviour Therapy. Terapi tingkah laku. Dan saya integrasikan dengan Tazkiyatun Nafs. Dan saya adalah pembina modul integrasi teori counselling spiritual di Malaysia. Ini sepintas lalu. Jadi, okey, kat sini yang saya kata pandemik COVID ni memberi kesan kepada kehidupan manusia, antaranya sektor pelancongan, perniagaan, dan memberi kesan hilang pekerjaan. Jadi macam mana kes isu COVID ni berlaku, kita tengok balik. Pada malam ni saya terangkan kepada kamu tentang apa itu psikologi. Psikologi ni adalah jiwa. Jadi sebagai ahli psikologi, saya mengkaji tentang jiwa manusia. Jiwa yang macam mana? Ada yang seronok, ada yang sedih, ada yang marah, ada yang pilu dan sebagainya. Jadi dalam psikologi ni dia merangkumi aspek intelek. Kamu belajar, kamu hafal Quran, dia adalah ilmu iaitu intelek. Manakala EQ ni adalah emosi yang dihasilkan. Hari inilah emosi ni yang berlaku. Macam mana seseorang tu berhadapan dengan ujian. Bila dia belajar, dia tasmik. Tapi bila dia exam, masa exam tu dia panik. Jadi dia bermain dengan emosi. Ada juga yang gagal dan diberhentikan. Jadi dia bermain dengan emosi. Okey, dalam spiritual ni adalah faktor psikologi ni mempengaruhi. Spiritual ni akan memberi kesan pada psikologi manusia. Okey, dekat sinilah yang saya nak terangkan apa itu depression. Jadi, sebagai makluman semua pelajar, apa yang dimasukkan dengan depress ni adalah tekanan. Tekanan yang mana seseorang berhadapan dengan isu, dilema sampai satu peringkat dia rasa macam suicide untuk bunuh diri. Depression ni berlaku apabila dia rasa menyendiri. Dia suka duduk sorang-sorang, dia layan perasaan sorang-sorang sampai peringkat dia rasa macam mood dia nak menangis saja. Sedih yang melampau. Sebab apa? Dia rasa macam kosong, jiwa yang kosong. Ini antara depression. Okey, ini adalah anxiety. Anxiety ni kebimbangan. Maksud anxiety ni, kebimbangan ni, okey, biasa. Okey. Dan sebagainya. Okey, dia tekanan dia bila kata macam mana tau, dekat exam dia pengharapan yang tinggi dalam hafal Quran, terlampau-lampau sangat sampai dia rasa bimbang. Saya takutlah gagal, saya takut kalau kata saya gagal nanti kena marah dengan mak ayah. Kalau saya gagal ayah dia ingat, takut sampai tak boleh nak tengok malam. Dia rasa macam secara tiba-tiba macam mana? Saya ni, adakah saya kena COVID ni? Macam mana COVID ni adakah saya ni, keluarga saya pun kena? Dia rasa bimbang. Bila dia panik ni berlaku, apabila dia rasa macam apa? Sesak nafas. Jantung macam laju, rasa macam seram sejuk, rasa macam lain macam dan sebagainya. Ini yang dikatakan tentang kesihatan mental yang mana kalau kesihatan mental ni adalah orang yang sihat macam kita. Tapi dalam satu peringkat, bila dia berhadapan dengan isu yang pelbagai, akan memberi kesan pada kehidupan dia. Okey, sikit lagi antara yang kita nampak kat sini, okey, hari ni bila kita duduk kat rumah, kita tak boleh nak ke sana sini, kita jadi keseorangan. Ini yang berlaku ni. Ada juga sampai peringkat dia duduk tengok, saya tak boleh nak keluar main dah sekarang ni. Jadi saya pun kena tengok melalui tirai saja. Jadi dia rasa kosong. Bila kosong ni, sesak ini berlaku ni macam-macam. Akan berlakunya bipolar, akan berlakunya anxiety, stres kan. Bila kata line tak cantik, geram nak makan PC ke laptop ke dan sebagainya. Jadi dia ni yang berlaku. Okey. Dalam soal macam ni, semua boleh faham? Ada soalan tak nak tanya?
Okey Irfan, nampaknya khusyuk sekali. Okey, ada tak kalau ada siapa-siapa nak tanya soalan, boleh tanyakan. Okey, saya teruskan Okey, saya teruskan. Okey, macam ni. Wanita lebih ramai hadapi tekanan mental. Jadi, semua pelajar, badin ke, banat ke, okey, wanita lebih ramai. Sebab apa wanita lebih ramai? Sebab wanita berhadapan dengan isu yang pelbagai. Antaranya, retak tak sampai setahun. Bercinta, bagaikan rak. Tapi bila kahwin tak sampai setahun, dah bercerai. Stres. 3 juta terganggu dengan mental ni masyarakat kita ni. Seorang daripada 9 rakyat kat Malaysia ni menghadapi sakit mental. Ramai yang tak ambil serius tentang kesihatan mental. Stres. Kesannya gantung diri, kecewa cinta. Ini bukan sebarangan. Ini ni bangsa kita juga. Agama kita juga. Jadi benda ni lah yang kita perlu ambil perhatian. Jadi ingat semua, seorang daripada 9 rakyat kita, rakyat Malaysia ni menghidap sakit mental. Antaranya anxiety, depression, panic attacks, ada apa lagi? OCD, lepas tu bipolar, BD dan sebagainya. Akhirnya bawa kematian. Okey, saya nak terangkan sikit lagi. Saya nak terangkan kat sini antara negeri yang banyak yang paling tinggi Sabah. Second, Kuala Lumpur. Third adalah Kelantan. Carta masalah kesihatan mental ini mulai 2017 sampai sekarang ni. 4.2 juta rakyat di Malaysia penghidap kesihatan mental. Mungkin masalah mental. Okey, yang ni saya tak nak huraikan sebab tapi saya kata memang ada kebenaran dia. Okey, yang mana bila kata saya semak balik dan ada satu kajian, okey, dan saya yakinlah mungkin semester 3 dan semester 5 yang pernah menjawab lah, yang baru ni menjawab kan soal selidik daripada UKM. Betul tak Irfan? Ada tak daripada UKM yang edar borang okey, dan hasil daripada keputusannya mendapati ramai di kalangan pelajar Darul Quran yang diuji ini menghidap depres. Ada juga yang anxiety, ada juga yang stres yang tinggi. Jadi sebenarnya saya amat bimbang. Dan persoalan saya kat sini ni, sejauh mana pelajar, Perkhidmat tolong cakna sejauh mana pelajar diploma tahu tentang apa itu kesihatan mental, apa itu tanda-tanda kesihatan mental. Jadi saya minta perhatian kamu. Jadi saya katakan, kalau kamu rasa macam saya rasa macam sedih, lain macam saya rasa macam mood saya down, lain macam belum ni saya
Okey. Baik, Assalamualaikum. Okey. Boleh kita teruskan Boleh doktor. Okey, boleh. Okey. Okey, saya teruskan. Okey, tak apalah sebab line ni tak opportune. Jadi kita pun kena memahamilah situasinya. Okey, tak apa. Saya bagi teruskan kepada dia punya senario. Saya nak kamu semua memahami tentang kalau kata kamu ada tanda-tanda lah. Tanda-tanda contohnya saya duduk, saya rasa macam sedih tanpa sebab. Nak menangis. Okey. Kadang-kadang kita rasa macam terlampau bimbang yang melampau. Antara bimbang ni, saya buat kerja ni tak kena, saya buat itu tak kena. Rasa macam bersalah. Apa benda tak tahu. Jadi hubungilah saya. Kalau kata kamu hadapi macam satu perasaan nak marah ni, tak tahu nak marah tanpa sebab. Okey, perlu hubungi saya. Saya nak, sebenarnya hubungi saya ni bukan saja untuk nak kita nak tahu apa cinta, malahan kamu dapat luahkan. Sebab isu kesihatan mental hari ni, kalau kata kita rasa sesuatu yang kita rasa macam agak runsing, kena luahkan. Jadi kalau kata ikutnya sebelum ni kat Darul Quran saya ada tim yang dinamakan sebagai tim kaunseling Darul Quran dan sebagai pembimbing. Cuma hari ini memang tak dapatlah untuk nak bantu sebab semuanya ada rumah masing-masing. Okey, tapi boleh hubungi saya dan meluahkan pada saya. InsyaAllah saya sebagai kaunselor saya akan menyimpan kerahsiaan kamu dan saya takkan dedahkan. InsyaAllah saya akan simpan rahsia kamu lah apa-apa yang kamu hadapi. Sampai sekarang ni pun ada pelajar yang hubungi saya dan ada juga yang dapat bagi motivasi meluahkan isu yang sama. Dan hari ni saya tak terkejut dan kamu jangan rasa macam kalau ada simptom-simptom lah depressed ke anxiety dan sebagainya, jangan kamu rasa benda tu sebagai satu dosa. Tak. Sebab saya nak bagi tahu kat kamu macam mana pemikiran, macam mana seorang tu berhadapan dengan isu macam ni. Okey. Nanti kalau ada soalan kamu boleh tanya, saya minta kalau boleh tanya by voice ataupun kamu tulis dan minta Irfan bagi tahu boleh baca. Okey. Saya nak berbaliklah kepada kesihatan mental supaya saya nak kamu faham. Kesihatan mental ni sebenarnya hari ni yang berlaku ni kes suicide ataupun kes bunuh diri. Seperti yang doktor katakan tadi, bila anxiety kita akan rasa macam seram sejuk. Okey, bagus. Okey, rasa berdebat dan sebagainya. Persoalan saya, adakah semua orang mungkin akan lalui anxiety? Apa yang perlu okey, bagus soalan tu. Tahniah Nur Hayati. Okey, saya tengok semua orang mungkin akan lalui. Ya. Mungkin akan lalui sebab dari peringkat usia. Saya pun masa peringkat usia macam kamu masa saya belajar kat Kementerian Kesihatan Malaysia, masa tu usia saya 19, 20, 21. Masa umur 19 saya banyak benda, saya banyak fikir benda tu saya nak buat sampai saya rasa banyak benda yang saya nak buat. Tapi saya ada strategi yang buat. Tapi yang tu pun sebenarnya masa tu kita tak tahu apa tanda-tanda anxiety. Anxiety ni kita memikirkan satu benda yang kita banyak kita nak buat sampai kita serabut. Lala sekali kita sampai tergamam. Tergamam tu bermaksud kita tak tahu nak buat apa-apa. Sampai tak tahu nak buat apa, kita rasa macam bersalah. Bimbang, takut. Maksud kat sini bimbang apa? Saya kalau tak hafal Quran ni, tak cukup mukoror ni, saya tak ada masuk exam, bimbang. Jadi kita dah jadi panik. Bila jadi panik, kita tak boleh dah nak lebih memahami, lebih kita nak mengingat ayat Al-Quran. Ini salah satu. Jadi dalam kawalan emosi. Tapi kalau kita fikir banyak benda, dia akan menjadi kebimbangan lampau. Apa yang perlu buat kalau entiti datang tiba? Okey, kita kena tunggu berdebar-debar. Kita rasa macam jantung laju. Kedua ni kita rasa macam rasa macam tak boleh di start. Kita tak boleh nak buat apa benda. Jadi rasa macam
Lama-lama rasa macam down. Rasa macam akulah disalahkan dan sebagainya. Jadi ini antara tanda-tanda kalau kita berhadapan dengan anxiety. Apa yang perlu buat? Antaranya adalah berjumpa, kita kawal emosi. Kalau tak boleh nak luahkan kepada kawan dan sebagainya, boleh hubungi kaunselor dan luahkan kepada kaunselor. Sebab kaunselor pegang etika iaitu menjaga kerahsiaan klien. Andai kata kalau anxiety ni dia tak boleh cope ataupun kawal, perlu dirujuk dengan psikiatris. Sebab psikiatris ni dia lebih mahir lagi nak bagi ubat. Kalau psikiatris, doktor yang merawat ni dia tahu jenis ubat yang boleh dibagi supaya mood dia akan tenang. Okey. Boleh faham semua? Boleh. Alhamdulillah. Okey, saya nak bagi tahu pada kamu. Sakit mental. Okey, dia ada 2 tingkat. Satu, kesihatan mental. Satu, penyakit mental. Ada 2. Kesihatan mental adalah orang yang berhadapan dengan isu ataupun dilema. Contohnya macam kita semua, kita ada neurotik. Yang dipanggil neurotik ni adalah orang yang normal macam kita. Tapi, bila kita berhadapan dengan isu yang tak mampu kita nak kawal, yang tu menyebabkan kita bimbang. Yang tu dah masuk kepada stres, masuk kepada anxiety, masuk kepada depression. Tapi dia boleh rawat ni, boleh rawat. Tapi kalau kata penyakit mental adalah penyakit yang disebabkan oleh faktor keturunan yang pertama. Kedua, dia nak diubat tu, dia bukan sembarangan ubat. Dia kena duduk dekat hospital dan dirawat secara keseluruhan. Itu dikatakan mental. Okey. Sakit mental ni sebenarnya dia ada 2 peringkat. Antaranya faktor genetik. Seseorang yang ada penyakit, yang ada keturunan boleh membawa, tetapi 20% saja. Yang selebihnya adalah persekitaran. Itu sebabnya persekitaran ni mempengaruhi. Okey, boleh faham? Jadi dalam sakit mental ni dia ada beberapa peringkat, antaranya schizophrenia. Schizophrenia ni adalah boleh katakan dia, orang yang berhadapan dengan schizo ni, dia boleh katakan dia rasa macam mendengar sesuatu. Duduk saja ada orang cakap. Jadi dia berhadapan dengan halusinasi. Dia rasa macam ada nampak bayangan. Bila dia bercakap, dia rasa macam ada orang bercakap dengan dia. Sedangkan kalau kita tengok, dia ni cakap dengan siapa ni seseorang? Itu adalah schizophrenia. Dia rasa umpama macam dia cakap, ada satu gangguan. Bukan gangguan, dia tak kata gangguan, tapi dia macam, hari ni kita nak makan apa? Dia cakap seorang-seorang. Itu adalah schizophrenia. Ada juga orang yang bipolar. Bipolar ni kadang-kadang dia duduk, dia renyah. Dia senyum. Lepas tu sampai pada masa sama dia rasa sedih. Dia menangis. Padahal dia gelap. Iaitu dia ada 2 kategori. Yang orang anoreksia ni pun ada sakit mental juga. Anoreksia ni, bila dia makan, dia rasa macam dia gemuk. Sedangkan dia dah kurus dah. Tapi dia makan, dia akan muntah balik. Jadi orang yang berhadapan dengan sakit mental. Okey. Dalam situasi sekarang ni, orang yang berhadapan dengan tekanan atau krisis kehidupan ni, masalah kewangan, masalah keluarga, keganasan, fizikal, emosi dengan seksual. Kalau yang pasangan dia berkahwin ni, kadang-kadang dia duduk dah lama dah, jadi dia panas baran dan sebagainya. Itu penyakit tu. Antaranya kehilangan orang yang tersayang. Ramai orang hari ni bila kata saudara mara sakit ataupun meninggal, tak boleh tengok, tak boleh melawat. Jadi macam sedih. Dia jadi lost. Antaranya juga perceraian dan sebagainya. Ini antara faktor-faktor yang menyebabkan menjurus kepada penyakit mental. Okey. Antara tanda-tanda, okey saya bagi tahu antara tanda-tanda kemurungan. Ini kamu kena cakna. Okey. Antaranya adalah dia rasa depressed mood most of the day. Maksudnya kat sini dia rasa kosong, tak tahu. Kosong. Dia rasa macam hidup ni tak bermakna. Selalu menangis. Dia loss of pleasure in either all or almost all of your daily activity. Dia hilang minat. Dulu dia suka tanam pokok, contoh tanam pokok. Hari ni rasa macam malas. Dia tengok pun tak ada mood. Apa benda pun dia tak ada mood. Dia hanya duduk dekat bilik, duduk tidur renung.
melayan perasaan. Jadi kalau kita tengok orang yang melayan perasaan ni, cepat-cepatlah tepuk tangan. Lain pada itu perubahan selera makan. Orang yang berhadapan dengan depresi ni, selera makan dia sama ada dia makan lebih ataupun dia makan kurang. Selalunya orang yang depresi ni jarang makan. Berat badan dia akan turun lebih kurang 5%. Lain pada itu, dia masalah insomnia ataupun susah nak tidur. Ini antara yang kemurungan. Jadi, dekat sini kita tengok, lain daripada tu, tanda-tanda kemurungan ni, resah, gelisah, semua tak kena. Okey? Dan rasa diri yang tak berguna, dia rasa diri tak berguna, tak berharga dan sebagainya. Jadi, apa yang kita boleh buat? Apa yang kamu boleh buat adalah, kalau kita ada diri kita macam ni, cepat-cepat jumpa kaunselor. Kalau kita tengok ada salah silap keluarga kita ataupun saudara kita yang ada sindrom macam ni, cepat-cepat hubungi kaunselor. Kalau kata boleh, yang terbaik adalah pergi ke hospital, jumpa psikiatris untuk nak test, untuk kita nak kesan sama ada kita ni ada atau tak ada. Okey, saya nak kongsikan macam mana seseorang ni dari segi aspek saintifik tentang macam mana seseorang tu berhadapan dengan mood dia. Okey, apa yang saya faham lah, seseorang yang sesat lah ini, dia nak bunuh diri. Okey, depresi ni ke arah keinginan bunuh diri. Tapi dia sama ada dia bunuh atau tak bunuh lagi, yang ni dia bergantung kepada satu yang dinamakan sebagai dalam kepala otak kita ni, dia yang ada satu yang nama dia adalah serotonin. Serotonin ni, okey. Okey, lost pula ni. Okey, line kat sini hari ni sekejap okey, sekejap tak okey. Kita kena banyak bersabar Boleh Irfan teruskan? Boleh. Okey, boleh saya teruskan? Okey, saya nak kongsikan sikit dalam okey, ini psikologi lah, psikologi. Serotonin ni, serotonin dalam otak kita ni, dia ada salah satu hormon, hormon yang terdapat di kelenjar pinealis. Kat mana pinealis ni? Bahagian otak kita ni, bahagian sebelum ni, dia ada di bahagian kelenjar pinealis, saluran pencernaan, dia ada sistem saraf pusat dan trombosis, keseluruhan badan ni. Dia ada yang dia punya sel darah, dia inilah dalam jantung kita ni dan sebagainya, dia ada red blood dan dia ada satu serotonin. Serotonin yang dipanggil sebagai happy juice. Happy juice ni kadang-kadang dia memberi kesan kepada kehidupan manusia. Antaranya, serotonin ni merupakan salah satu neurotransmitter. Apa itu neurotransmitter? Yang mana dia akan membekalkan signal-signal antara sel saraf dengan neuron yang disebut sebagai sinaps. Jadi, dalam serotonin ni, dia antara neurotransmitter, dia antara menghubungkan signal sel saraf ni dengan neuron. Okey, yang ni yang kata sinaps dia. Sinaps. Dan apa peranan serotonin ni? Serotonin ni adalah sebagai neurotransmitter yang mana membantu menyampaikan pesanan-pesanan dari satu tempat ke tempat yang lain ke dalam otak. Serotonin ni dia mempengaruhi pelbagai fungsi psikologi manusia. Antaranya adalah berkait dengan mood seseorang, seksual seseorang, nafsu makan seseorang, tidur seseorang, ingatan seseorang dan pembelajaran. Jadi siapa yang malas-malas tu, yang rasa macam mood, yang rasa macam down tu, dia akan dekat dengan serotonin. Dan dalam tubuh serotonin ni, dia mempengaruhi faktor kardiovaskular, iaitu jantung. That's why lah kalau kadang-kadang kita rasa macam jantung laju. Dia berkait tentang serotonin mempengaruhi aspek jantung kita, pemikiran kita ni. Bila kita tak kawal emosi kita, dia akan memberi kesan kepada jantung kita. Dan perubahan serotonin dalam otak ni, dia mempengaruhi mood pula kita. Jadi, dia perlu psikiatris untuk dapat rawatan. Ubat yang biasanya yang akan bagi adalah ubat anti-depression. Bila serotonin tu dia rendah, doktor kena bagi ubat, bukan suntik lah, bagi makan ubat supaya dia ada mood cergas balik. Iaitu yang kena jumpa psikiatris. Okey, dah pukul 10 dah.
Okey, yang lain tu kalau saya nak cerita tentang bunuh diri tu sebenarnya dia lebih dalam. Pada malam ni saya nak terangkan pada kamu dulu tentang macam mana kita nak kawal emosi. Antara yang paling terbaik untuk kawal emosi adalah kamu kena faham tentang apa itu tanda-tanda dia. Yang penting sekali, jangan kamu hanya semata-mata akses, cari maklumat dalam internet dan kamu rasa macam, saya ni ada tanda lah. Jangan macam tu. Hubungi saya dan berbincang. Adakah betulkah saya alami macam ni? Dan saya boleh tengoklah, rupanya bukan seperti mana yang kita. Sebab ada juga pelajar yang bila kata dia cuba melalui online, dia rasa macam, online tu kata saya ni dah dapat anxiety dah, saya tak boleh nak tengok malam lah. Esok tu dia jumpa saya, kata saya tak boleh nak tengok malam, saya tak boleh nak fokus ke Quran sebab saya ada anxiety, saya tak tengok balik, saya bagi borang das, dia nak, kamu tak apa-apa, tidak kamu rasa ni, keputusan ni sebab dia andaian saja. Jumpalah pakar, jumpalah kaunselor, jumpalah psikiatris, kita boleh bantu. Jadi, apa jua keadaan, kena luahkan pada seseorang, jangan kita simpan. Bila kita simpan, itulah dia akan memakan, mencekam jiwa kita. Okey semua. Okey Irfan, jelas? Jelas. Alhamdulillah. Okey. Yang lain ada tak apa-apa persoalan yang kamu nak tanya? Boleh tanya pada saya kalau kamu yang nak tanya apa-apa tentang isu kesihatan mental ataupun macam nak sebagainya lah. Okey, ada soalan? Tadi Nur Hayati saja ada soalan. Yang lain sebagai pendengar. Okey, yang lain ada tak nak tanya apa-apa soalan? Ada satu soalan doktor daripada Nurul Faiza. Okey, teruskan. Okey, Nurul Faiza. Doktor, apa pandangan doktor? Bagus soalan dia. Second hand selesai. Okey, Nurul Faiza. Soalan ni bagi saya ni agak mendalam. Okey, boleh tak kita bersembang ni ataupun kemudian lagi sebab dalam maksud second hand suicide ni dia ada kaedah yang tertentu. Okey, apa yang Nurul Faizah maksudkan? Yang macam mana yang dikatakan suicide itu? Boleh Nurul Faizah? Okey, jangan ni. Kamu ambil peluang bercakap dengan saya ni. Sebenarnya, kalau saya di luar sana, saya bagi talk, saya berceramah, orang kena bayar pada saya ni harga 300 1 jam. Ini pada malam ni, saya jumpa dengan kamu semua, free of charge, khusus untuk kamu semua sebagai pelajar. Jadi ambil peluang, tanya soalan pada saya. Okey, Nurul Faizah. Ada di sini Nurul? Boleh kita bercakap Nurul? Okey, macam ni. Secara peribadi, seseorang yang keinginan cubaan bunuh diri. Okey. Biasanya kalau cara sebutan, cara tanda-tanda keinginan bunuh diri ni akan berlaku. Dia bukan hanya sekali, cubaan dia berkali-kali. Okey. Yang ni antara dia orang yang maaf saya problem. Okey. Antara dia orang yang nak bunuh diri. Okey, antara nak bunuh diri ni, okey, apa yang dia kata? Dia akan antara tanda dia akan bagi barang berharga atau kesayangan kepada orang lain. Barang yang dia suka selama ni dia akan bagi. Dia akan bagi. Yang kedua dia akan mengasingkan diri dia. Dia akan mengasingkan diri dia dengan orang lain. Yang ketiga, dia akan jadi cepat marah, ganas yang melampau. Okey, yang keempat, tiba-tiba menangis tanpa sebab yang jelas. Dia akan menangis. Lain macam dia menangis. Okey, tiba-tiba dia buat surat wasiat. Dia tulis sesuatu.
dia tulis sesuatu. Okey, nanti saya beritahu apa yang dia tulis ya. Dan kadang-kadang dia akan warna, dia akan lukis pasal mati. Dia akan lukis orang gantung, pasal kubur, pasal apa semua yang bertemakan kematian. Okey. Jadi, apa yang orang sesat dia nak buat ni, apa dia kata? Lisan bagi orang yang nak bunuh diri, saya dah tak lama dah kat sini. This is my last hari raya day. Ini adalah hari terakhir saya. Ini adalah hari yang terakhir sambut bulan puasa bersama keluarga. Awak tak payah risau saya lepas ni. Okey? Saya dah tak boleh tahan lagi. Saya tak boleh tahan lagi sakit ni. Saya rasa nak tidur, tak nak bangun-bangun dah. Okay. Saya rasa nak hilang selama-lamanya dari dunia ni. Okay. Saya kadang-kadang rasa nak bunuh diri. Ini kata-kata. Okay? Yang sesided. Hidup pun tak guna, mati lebih senang. Jadi, kalau cubaan dia nak bunuh diri tu, dia akan cuba buat. Kalau kita ada orang macam ni, cepat-cepat rujuk dengan pakar, psikiatris ataupun kaunselor. Sebab saya baru 4 hari lalu, saya terima kes daripada online, hubungi saya dan dia cerita mak dia baru meninggal hari Isnin yang lepas. Meninggal disebabkan oleh gantung diri. Ibu dia. Usia 60 lebih ke atas. Berbangsa Melayu, beragama Islam. Okay. Jadi, jangan main-main benda yang suicidal ni. Keinginan bunuh diri ni semakin berlaku sebab tekanan. Ya. Biasanya seseorang yang dia memendam rasa, dia tak cerita pada orang, dia pendam sampai peringkat dia rasa macam dah tak tahan, jiwa kosong. Dia ambil keputusan, inilah yang paling terbaik. Jadi jangan biarkan orang yang sesat cubaan untuk bunuh diri, biarkan dia macam tu. Sebab dia perlu untuk dirujuk oleh psikiatris. Okey. Okey, ada lagi soalan? Irfan dan kawan-kawan yang lain, ada soalan? Assalamualaikum doktor, saya nak tanya, adakah social media ini sendiri dapat menyumbang kepada kesihatan mental seorang individu? Alia Husna, tahniah Alia. Okey, saya baru terima kes malam. Okey, kes malam dan satu klien yang menghubungi saya dan dia meluahkan. Dia meluahkan apa? Dia marah sangat. Dia marah sangat sebab marah sebab PKP ni. Kerajaan buat PKP ni. Berapa lama nak buat PKP ni? Dia rimah, dia cakap. Sampai bila COVID nak habis? Saya tanya dia, daripada mana ni dapat ni? Dia kata tu, saya dalam Facebook ni. Macam-macam orang kata ni. Orang kata marah ni. Saya rasa macam marah ni sebab saya marah. Saya marah sebab saya tak boleh dapat motor. Saya nak naik motor. Saya nak naik motor sebab saya nak ada lesen. Bila saya ada lesen, saya nak pergi jalan sana, jalan sini. Faktornya kat sini, asal puncanya adalah social media ni memain peranan penting. Dia tayangkan orang bunuh diri. Dia tayangkan orang ni marah. Dia tayangkan berbentuk kekerasan. Dia akan bawa emosi. Jadi, kita yang bijaksana, pelajar-pelajar Darul Quran, cuba kawal. Jangan mudah dipengaruhi oleh social media. Sebab orang semua nak luahkan kemarahan, perasaan dan sebagainya. Kita orang yang matang, orang yang bijak, cuba kawalkan pemikiran, emosi. Ingat, kita hafal Al-Quran. Orang yang hafal Al-Quran, hatinya kuat. Jangan mudah untuk kita mengikut orang dengan
hati yang marah, kawal emosi. Jadi social media ni memain peranan. Kita nak social media ni adalah sebagai tempat atau platform menghujukkan positif. Bukan kita ambil yang negatif yang mempengaruhi jiwa kita. Okey. Bagus, tahniah Alia Husna di atas soalan ni. Okey. Okey Irfan, yang lain ada lagi tak soalan dia? Saya tengok kat sini ada Muhammad Madina Manawarah. Ini YDK Perkemat ni. Muhammad Madina. Masya-Allah. Ada doktor. Okey, Muslim Nasir. Assalamualaikum doktor. Okey. Okey, daripada Muslim Nasir. Assalamualaikum. Saya ada jumpa 2-3 orang kawan yang minat tengok video satu atau video dua ngeri. Okey, contoh macam video yang bunuh diri, pembunuh ganas. Adakah normal bagi orang yang minat macam tu? Okey, saya ada jumpa 3 orang kawan yang minat benda-benda yang agak ngeri lah. Okey, ini antara dia minat. Bagi pandangan saya, seseorang tu dia ada satu keinginan yang tinggi. Setiap macam kamu ni generasi Y generation ni, dia suka bentuk yang cabaran ataupun ekstrim. Dia suka panjat gunung, dia suka travel, dia sukalah macam-macam termasuk nak cari hantu. Betul tak? Kan ada satu kisah lah, ada satu macam satu program siri lah. Siri nak cari tempat-tempat yang orang dikatakan penunggu dan sebagainya. Macam tu lah juga ada setengah orang suka tengok benda-benda yang agak bentuk ganas. Okey, sebenarnya saya nak kata normal tu sebenarnya pun bagi pandangan saya tu kurang normal lah. Tak orang cakap apa nak kata dia punya satu ni, kalau kita tengok benda-benda yang ganas, benda-benda yang membunuh orang dan sebagainya, sebenarnya dia mempengaruhi pemikiran kita, emosi kita, nafsu kita. Sebab dalam Islam kan, bunuh tak dibolehkan. Dalam Islam, dia nak benda-benda yang cantik saja. Okey, sambung balik. Okey, jadi kita dalam Islam, eloklah kita ambil benda-benda yang positif. Kalau kata dia suka benda-benda yang berbentuk bunuh dan sebagainya, sebenarnya dia ada dia macam ni lah. Kadang-kadang background sejarah kehidupan manusia ni ada pelbagai. Isunya kenapa orang lelaki dia bersifat panas baran. Kenapa dia suka memukul isteri? Sejarah membuktikan masa dia kanak-kanak, dia melihat mak ayah dia pun pukul. Konflik sampai peringkat mencederakan. Dan bila kata dia dewasa, dia terbawa-bawa ingatan tu sampailah perkahwinan. Itulah, that's why lah dia jadi keganasan rumah tangga. Macam tu juga masa dia suka tengok benda-benda yang agak ngeri dan dia rasa macam benda tu menyeronokkan. Itu sebenarnya ada petanda sakit mental juga. Okey, boleh terjawab? Jadi kalau ada macam tu, bagi saya wallahualam saya nak menjawab, cuma saya lebih prefer eloklah kita dalam ciri Islam dia nak benda yang lebih baik, harmonis, dan Islam sebenarnya bukan ekstremisasi. Islam bukan pembudayaan yang ganas. Kita jangan jadi seperti Islam yang dibawa oleh Barat yang menyatakan Islam ni sebagai agama yang ganas dan sebagainya. Islam bukan ciri macam tu. Ingat kita kena bawa Islam, sebenarnya Islam the way of life, hidup kita. Okey, Ustaz dan Ustazah. Sementara tu Irfan nak minta kawan-kawan ambil gambar jugalah kita berdiskusi ni. Boleh. Ada satu soalan lagi doktor daripada Ustazah 10.24. Saya ingat mungkin apa Ustaz Muhammad kita apa nak tanya soalan ke Ustaz?
ada satu soalan daripada Ustazah Batrisha. Saya bacakan Doktor. Okey, apa soalan dia? Macam yang doktor kata tadi, perempuan lebih ramai terlibat dalam masalah kesihatan mental. Kenapa ya doktor? Okey. Okey. Sekejap ni connection ni. Sekejap ni. Ya. Okey. Perempuan yang ramai Okey, sekejap ya. Kita tunggu Doktor berjaya masuk balik dalam Google Meet ni. Dr. Zaharin mungkin ada masalah lain sikit. Tunggu sekejap lagi, sikit lagi nak habis dah. InsyaAllah. Baik.
Okey Irfan? Boleh? Masya Boleh, Allah. boleh. Ya, okey. Line tak apa clear. Okey, saya ingat ada apa lagi tak? Uh, okey, yang tadi tu terjawab tak yang saya sampaikan? Terjawab tak? Yang tak jelas doktor yang kata apa, kenapa perempuan lebih ramai menghadapi masalah kesihatan mental tu. Ya. Tadi dah saya jawab dah. Okey, tak apa, insya-Allah sekali lagi ya. Okey, antara faktornya, antara faktornya kenapa perempuan yang lebih ramai ni, puncanya adalah salah satu perkahwinan, yang mana dia dapat pasangan yang memang bercinta awalnya, tapi bila kata berkahwin baru dia kenal lah pasangan dia rupanya ada perempuan lain, yang kedua berkahwin lain, yang ketiga ni panas-paran, keganasan fizikal dan sebagainya. Sampai peringkat dia rasa macam tertekan sampai dia mental. Dan ada juga yang simpan sampai satu peringkat dia hilang kawalan pun macam bel. Dia tiup dia akan pecah. Jadi makna dia wanita dia mudah emosi tu tak stabil. Okey, boleh Okey. Yang kedua, Assalamualaikum doktor. Saya rasa nak tanya sekarang ni viral isu bendera putih. Jadi saya nak tanya dari sudut psikologi, adakah possible mereka yang depres atau stres tu akan kibar bendera putih? Atau orang yang depres ni mereka akan cenderung untuk merahsiakan tekanan yang dihadapi? Okey, bagus soalan tu. Bagus Mio. Okey, isu kat sini dia ada peringkat, dia ada 2 peringkat. Orang yang kibar bendera putih kan, kalau dia depres, dia depres tu ada pelbagai. Kalau bendera putih tu sebenarnya adalah dia memang keadaan yang cukup teruk sangat. Cukup dia tak ada duit, dia tak ada makanan apa, dan memang dia terlampau. Sebab hari ni pun kalau kita tengok balik, jiran-jiran pun kita nak bersembang pun tak boleh. Nak melawat pun tak boleh. Jadi dengan cara memaklumkan bendera letaklah bendera putih, jadi orang tahu jadi ini memang satu perlu untuk kita bantu. Lagipun macam Irfan, adakah Irfan nak pusing nak tengok, bolehkah kita nak tengok makan tak makan? Nanti kalau melawat rumah orang pun satu kesalahan, betul tak? Jadi bendera putih tu untuk bendera putih tu nak maklumkan kata kami ni dah hilang pencarian, minta tolong sangat. Jadi tak jadi masalah. Cuma kalau kita kata depres ni cenderung untuk merahsiakan tekanan, ya, sebabnya dia kalau orang yang depres atau stres, dia gantung tu sebenarnya kalau dia depres, dia dalam dunia dia duduk perap dalam bilik. Dia tak keluar. Jadi dia tak perlu nak makan, macam mana dia nak letak bendera sedangkan dia pun tak ada mood untuk nak gantung. Macam mana dia nak makan sedangkan dia pun dia layan dengan emosi dia. Jadi kalau orang stres, orang depres, dia tak gantung, dia jaranglah gantung. Melainkan orang yang sihat macam kita ni, tapi pada masa sama dia putus bekalan makanan. Dia masih lagi rasa macam perlu untuk nak makan, untuk nak sarak anak isteri dia, digantung. Itu tak ada masalah. Sebab memang pada hari ini memang ramai orang terkesan dengan COVID dan memang tak boleh bekerja. Okay. Jadi, jawab tak Mio jawapan ni? Cenderung untuk merasakan tekanan dia mereka hadapi. Ya. Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Okey, jawab Okey, yang lain ada lagi soalan? Nanti tertanya nanti terputih pula. Okey, Kut Irfan ada nak tanya soalan ke? Dari saya insya-Allah lah tiada. Alhamdulillah menjawab. Okey. Jadi saya ingat sebenarnya saya tengok kat sini soalan tu berkisar tentang isu. Okey. Jadi saya tengok soalan yang kamu bagi ni sebenarnya merangkumi aspek isu semasa. Baguslah kan, dan tak ada pula orang nak tanya tentang akademik ke, pelajaran dan sebagainya. Semua okey Irfan InsyaAllah sebab permulaan ni baru minggu pertama start kuliah. InsyaAllah masih dalam keadaan semangat dah. Yang lain ni saya ingat kalau
kamu tak ada apa-apa soalan, kamu boleh hubungi saya seperti mana yang saya. Ya, alhamdulillah. Okey. Saya ada macam okey, siap kaunselor berdaftar. Okey. Saya ada dia punya sahabat juga yang kaunselor berdaftar di seluruh Malaysia. Dan kalau kata siapa-siapa lah boleh maklumkan pada saudara yang apa sikit saya ingat tak boleh dapat pula. Okay, semua okey lagi ke? Biasalah, apa kata dugaan online. Okey. Okey. Saya pakai ni lah. Dugaan bila apa-apa perkara ataupun program yang berkaitan online macam ni lah. Kadang line kita okey, line orang lain tak okey. Tapi itulah kata apa yang kita kena sama-sama hadapi. Jadi kalau kata masih okey, tulis kat ruangan chat. Masih okey. Dia macam tak best juga ni kalau cakap seorang-seorang. Okey Ustaz, okey. Alhamdulillah. Masya Allah, mic tak buka. Terima kasih bagi tahu. Masya Allah. Okey, saya ingat macam apa? Ada lagi tak soalan? Saya ingat apa? Yang tu lah, dah tinggal 47 dah. Daripada 100 orang satu-satu tadi. Okey, tapi yang ni saya online lah terus lah. Ada apa-apa lagi soalan? Kalau tak ada apa, kita jumpa pada yang waktu yang lain pula. Okey. Ada siapa-siapa nak tanya soalan, kesian jugalah. Saya insya-Allah saya boleh kongsikan. Okey. Kalau itu saya serah pada Irfan lah. InsyaAllah lah Ana kira dah tak ada soalan yang akan diberikan. Alhamdulillah banyak juga soalan yang pada Ana memberi pengetahuan yang barulah pada kita. Cumanya doktor, Ana nak kongsikan sedikit kisah lah. Boleh doktor? Sedikit je dalam 2 minit. Yang Ana terbaca lepas solat maghrib tadi di Facebook. Ada seorang pelajar ni dia mengalami penyakit apa yang doktor sebut tadi? Schizophrenia. Okey, schizophrenia. Schizo ni. Schizophrenia. Okey. Pelajar ni doktor, dia belajar di Mesir, dia budak perempuan. Okey. Dia mengalami penyakit ni lah. Dan dia bila penyakit tu datang,
dia akan pengsan. Bila dia pengsan, dia bangun, dia tak ingat dah diri dia siapa. Dia ingat dia di umur 17, padahal dia dah umur 30. Penyakit yang dia alami. Antara perkara yang dia tak boleh buat adalah masuk dalam tempat yang gelap, tempat yang sempit. Kalau dia masuk tempat yang gelap, dia akan pengsan. Tapi doktor, apa yang saya kagum dengan dia, dia belajar di Mesir dan dia balik ke Malaysia lah untuk ambil rawatan, dan dia masuk dalam ward sakit gila lah, bahasa kasarnya, selama 2 tahun untuk berubat kan. Tapi lepas dia keluar pada 2 tahun tu, dia balik ke Mesir balik untuk habiskan pengajian. Sebab cinta dia pada ilmu tu sangatlah tinggi. Dan dia duduk di Mesir tu tak lama lah. Sebab bila dia study, diceritakan oleh sendirilah oleh sahabat dia dengan kebenaran dia, dia tetap study, dia pergi juga belajar. Rupanya dia dah tak boleh menghafal apa-apa pelajaran. Kesan sampingan daripada ubat yang dia ambil tu lah. Dan akhirnya disebabkan kesan sampingan daripada ubat tu, dan dia pun tak mampu untuk menghabiskan pelajaran. Jadi dia balik-balik ke Malaysia. Cumanya pengajaran yang saya nak ambil dan nak kongsikan bersama sahabat-sahabat di sini lah. Walaupun apa masalah yang kita hadapi, janganlah kita, orang kata apa, lemah semangat dalam terus menuntut ilmu. Tapi boleh nak katakan masalah yang kita hadapi ni tak perlu berubat, tak perlu cari jalan penyelesaian, perlu. Dan pengalaman saya sendirilah, saya sebenarnya jaranglah berjumpa dengan kaunselor ni, tapi bila masuk di Darul Quran ni, bila pertama kali jumpa dengan doktor ni, memang orang kata apa, melegakan hati. Memang orang kata bolehlah untuk share segala masalah yang ada. Jadi Ana mengajaklah pada semua sahabat-sahabat yang ada dalam ni, dan ingatkan juga untuk kawan-kawan kita yang tak dapat masuk bahawa jangan segan-segan jangan malu, jangan takut untuk berjumpa dengan kaunselor berdaftar. Dan lagi baguslah untuk kita merujuk terus pada Dr. Zaharin, sebab Dr. Zaharin dah berpengalaman di Darul Quran hampir 7 tahun dah, masuk tahun ke-6 dah untuk tahun ni. Jadi sebelum kita akhiri majlis, boleh tak Ana nak minta untuk Bani lah, terutamanya keluarkan diri anda, buka mic sekejap untuk kita tangkap gambar. Betul, kita gambar. Doktor Banat perlu juga ke untuk keluarkan diri mereka? Sebab anda kata daripada doktor lah, kalau pada Banat pulang lah untuk buka kamera atau tak, tapi Bani memang perlulah. Ustaz Mio ada tak Bani? Ustaz Mio? Ada. Ustaz Mio tak apa boleh? Okey. Okey, sini ya. Masih ingat? Okey, kat mana ni ya? Macam ni dah senang. Okey. Okey. Ya. Oh, tengok pun ni ya. Okey. Alhamdulillah. Nanti tolong uploadkan gambar. Baik, saya akan kita upload dalam grup bersama doktor nanti ya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Jadi sebagai pengakhiran, ribuan dan jutaan terima kasih Ana ucapkan pada Dr. Muhammad Zahid bin Mat Zahid atas kesudian bersama kita pada malam ni. Dan begitu juga pada pelajar-pelajar yang